Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang mari lagi bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد مسلمين dan muslimat أعزني الله وإياكم kita InsyaAllah malam ni kita tengok satu tajuk yang sebenarnya sangat-sangat penting, iaitu adalah tajuk berkaitan dengan akidah. Dan akidah ni adalah satu benda yang nak menentukan terpakai atau tidak segala kehidupan kita di dunia ni bila kita berjumpa dengan Allah. Sebab itulah dia panggil apa? Aqidah. Maknanya simpulan, ikatan. No? Maknanya kita terikat dengan benda tu. Kalau kita terongkai daripada benda tu, flau main dai, habis tak ada apa. Nak akidah. Atas dasar itulah kita melihat sirah ataupun sejarah telah membuktikan bahawa kehidupan Makkiyah itu lebih lama daripada kehidupan Madaniyah. Mana kehidupan di Mekah itu, dakwah di Mekah itu lebih lama daripada dakwah di Madinah. Bahkan tak cukup di Mekah, kena pula di Madinah tu masih lagi duduk tekan bab akidah. No? Ya. InsyaAllah malam ni kita akan tengok satu tajuk besar, iaitulah beberapa ciri karakteristik tu bahasa Indonesia. Maknanya beberapa ciri sifat perangai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya kalau kita semua orang dakwah kata kita ni Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi adakah kita betul-betul berakidah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar atau tidak? Yang pertama, sifat yang pertama, ciri yang pertama yang ada pada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ialah apa? Sumbernya adalah autentik ataupun boleh dipercayai, benar, real. Sumber dia, maknanya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah mestilah didasarkan kepada sumber yang benar.
Dia tak mari melalui khayalan. Dia tak mari melalui pemikiran. Kalau pemikiran tu kita panggil apa? Ideologi. No, dia panggil ideologi, pemikiran, ataupun orang panggil ism, fahaman. Islam tak? Dia Allah Ta'ala buat turun macam tu lah. Kalau lah ayat turun kita qul huwallahu ahad, maknanya samalah dengan pengakuan kita yang mula apa dia? Yang mula-mula dia la ilaha illallah. Tak boleh lari. Sebab itulah dalam agama kita tak ada langsung kompromi, tolak ansur dalam bab syirik. Bahkan syirik adalah dosa besar yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Jadi mesti dipastikan sumber kita nak pegang dalam akidah kepercayaan kita tu, mestilah sumber dia benar. Sebab itu Islam, agama Islam menolak segala bentuk tahyul, segala bentuk khurafat, segala bentuk bid'ah. Dia tolak. Pasal apa? Sebab benda itu tidak bersumber daripada sumber yang sebenar. Oh, dulu-dulu banyak yang percaya benda-benda tu. Pasal apa? Kes tak mengaji. Dan bukan kata orang dulu-dulu Allah ni sopa lah kalau tak mengaji, lagu tu lah jadi dia. Hal ini kerana akidah Ahlussunnah semata-mata hanya bersandarkan kepada Al-Quran, bersandarkan kepada hadis, dan bersandarkan kepada ijma' para ulama salaf serta penjelasan dari mereka. Tu kita nak kena faham pula poin yang pertama ni. Yang pertama sekali, sumber akidah ahli sunnah jamaah daripada Al-Quran. Yang kedua, sumber daripada sunnah. Yang kedua, sunnah yang sahih, bukan sunnah yang daif, yang lemah tak, sunnah yang sahih. Dan yang ketiganya, bersumberkan kepada kesepakatan ataupun ijma' kalangan mereka yang hidup di zaman salafus salih, iaitulah 300 tahun hijrah selepas daripada pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh tu. Dan penjelasan mereka. Maknanya kalau kita ambil akidah yang sahih hanya daripada 3 sumber ni saja. Lain daripada tu no way. Tak boleh. Kenapa? Karena inilah sumber yang diizinkan oleh syarak. Dalam Al-Quran kita tengok Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Adakah bagi mereka itu sekutu yang mentasyri'kan, yang menggubalkan, yang buat bagi mereka itu peraturan yang Allah tak izin. Sebab itulah orang-orang Yahudi, Allah Ta'ala turunkan ayat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempelak mereka. Kenapa? Karena mereka mengambil pedri, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Allah kata apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pedri-pedri dan pendeta-pendeta mereka Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Bila turun ayat tu, orang Yahudi dia kata, kami tak sembah dia pun. Dia pergi jumpa Nabi, perempuan Yahudi pergi jumpa Nabi, kata, mana bilanya kami sembah dia? Kan? Maka Nabi SAW tegaskan kepada mereka, bukankah apabila mereka, yakni orang pendeta-pendeta dan juga pedri-pedri menghalalkan sesuatu, mereka pun menghalalkannya sedangkan Allah mengharamkannya. Bukankah pedri-pedri dan pendeta-pendeta itu apabila mereka mengharamkan sesuatu, kamu pun mengharamkannya sedangkan Allah menghalalkannya? Bercanggah. Nampak tak? Tak boleh. Ciri ini tidak terdapat pada aliran-aliran mutakallimin, pengagung ilmu kalam, dan juga ahlul bid'ah dan kaum sufi yang selalu bersandar kepada akal dan pemikiran
atau kepada kasyaf ilmu. Konon-kononnya terbuka hijab. Kasyaf ni satu istilah yang digunakan oleh aliran sufi. Allah Ta'ala buka hijab, maka dia nampak lah, kan? Maka timbullah kalau kita tengok belakang-belakang ni ada orang kata kalau ada masalah apa, selok tirai dah dapat jawapan. Timbullah benda-benda ni. Apa? Keyakinan kepada benda-benda tu. Tak ada blocking dia. Bila tak ada blocking dia jadi macam tu. Jadi agama ni siapa-siapa pun boleh bagi pendapat, dan banyak orang akan jadi keliru nanti, Tapi kalau kita hanya bersumberkan kepada sumber yang disebut tadi ni, maknanya tidak akan berlaku penyelewengan. Okey. Mereka jadikan hal tersebut sebagai rujukan. Dia tulis apa itu? Patutkan, rujukan, tulis itu, rujukan. Sebagai rujukan. Mak habis lah kata, mak ada ni. Mak. Ada ni. Soleh. Tu Kak Sepo duk buat bank negara. Mereka jadikan hal tersebut sebagai patukan. Apa makna patukan? Rujukan atau sandaran di dalam masalah-masalah yang gaib. Sedangkan yang mengetahui benda gaib ni siapa? Hanya Allah. Wa ma ya'lamul ghaiba illahu. Tidak ada yang mengetahui benda-benda gaib kecuali dia, yakni Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ahlu sunnah selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada ijma' salafus salih, dan penjelasan penafsiran daripada mereka. Jadi akidah apa saja yang bersumber daripada selain daripada Al-Quran, ni dia buat rumusan dia. Rumusan dia, akidah apa saja, kepercayaan apa saja yang bersumberkan dari lain daripada Al-Quran, lain daripada hadis, lain daripada ijma' salaf, dan lain daripada penjelasan golongan salaf, maka ianya adalah termasuk daripada kesesatan dan kebid'ahan. Jaga elok. Kenapa? Kerana nak terpakai atau tidak terpakainya amalan kita berdasarkan kepada pegangan kita. Kalau akidah kita betul, selamatlah. Kalau tidak, jahanam habis. Takut masuk dalam bab syirik lah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan syirik, maka terbatallah amalan kamu. Terbatallah amalan kamu, kan? Macam kita ada wuduk, tiba-tiba kentut, terbatallah wuduk kita. Macam itulah. Tapi masalahnya akidah ini dia gugur, dia jatuh tanpa disedari. Ini masalah dia. Kita tak sedap. Dia tak luruh macam luruhnya buah nyok, tak luruh macam luruh berderian. Akidah ni tak sedap. Berapa ramai orang yang telah gugur akidahnya, sedangkan dia masih lagi duduk buat kerja-kerja amal ibadat, tapi dia telah gugur. Nak minta berlindung kan? Okey, yang pertama, apa dia yang kita faham? Yang pertama ni apa dia? Sumbernya adalah pasti benar. Yang kedua, berpegang teguh kepada prinsip berserah diri kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa dah? Prinsip akidah ahli sunnah ataupun ciri-ciri akidah ahli sunnah yang kedua apa dah? Sami'na wa ata'na. Kalau datang daripada Allah, datang daripada Rasul, kita tak boleh nak petikaikan lagi. Allah kata dalam Al-Quran, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak wajar, tak boleh dari kalangan orang mukmin, lelaki atau perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu perkara, tak bolehlah nak buat pilihan. Kalau Allah kata contohnya puasa bulan Ramadan, puasa yang wajib bulan Ramadan bukan bulan Safar, mana kita tak boleh tukar dah.
Tak boleh ke pasal bulan Ramadan ni, tukar ke pasal bulan Ramadan tu buah harum manis tengah duk jujuh, tengah duk jenuh, tukar kot. Tak boleh. Tak boleh. Allah Ta'ala jadikan bulan harum manis tu dia apa nama, dia lebat di bulan Ramadan, masak bulan Ramadan. Pasal apa? Pasal nak uji kita lah. Pasal nak uji kita. Akidah adalah masalah yang ghaib. Kalau lafaz yang sebenarnya ghaibiyah, yang kita tak boleh tengok, kan? Dan hal yang gaib itu hanya tegak dan bersandar kepada penyerahan, kepasrahan, taslim. Taslim itu dah penyerahan, kepasrahan. Benda tu benda gaib, kita yakinnya, kan? Macam orang yakin kat hantu. Bila dia yakin kata ada hantu, dia takut. Macam orang yakin kubur tu, tak berani pi, pasal bina keyakinan atas tu. Cuba kita bina keyakinan atas kubur tu, macam lah tempat lain juga. Kita tak ada lah rasa takut, tapi kita dah bina keyakinan dalam diri kita. Kubur takut, takut. Salman tidak pun tak berani. Apun? Tidak. Tak berani tidak seorang. Pasal apa? Pasal takut kat kubur. Padahalnya siapa yang membina ketakutan itu? Kita sendiri, persepsi itu. Begitu juga agama kita ni, akidah kita ni, kan? Akidah kita ni adalah benda yang gaib. Jadi kita kena membina keyakinan, membina kepercayaan itu, prinsip itu. Sebab apa? Sebab akidah ini dia adalah satu benda yang gaib, dan dia lebih bersandar kepada apa? Kepasrahan, kepada taslim, kepada penyerahan. Tu yang kata apa tadi ni? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Serta keyakinan sepenuhnya secara mutlak kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah. Nak bina, kalau kita tengok kan, semua di kalangan orang Islam ni dia tahu bagaimana perjuangan para sahabat. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia serah harta dia semua kepada Nabi pada peringkat perjuangan Islam yang pertama kan. Dia serah semua. Pasal apa? Itu keyakinan dia. Sehingga bila Nabi tanya dia, apa yang ada pada kamu wahai Abu Bakar, hang bagi harta yang banyak ni, apa yang baki? Maka apa jawab Abu Bakar? Dia kata, yang ada padaku Allah dan Rasul. Kita Muhammad, kan? Yang ada pada kita Allah dan Rasul lah. Kita serah ke Allah dan Rasul lah. Kita tak mau bagi dah. Allah ada, Rasul ada dah. Pasal apa tu jadi lagu tu? Sebab apa? Kepasrahan dan taslim, penyerahan diri secara mutlak, keyakinan yang begitu tinggi. Sehingga bila Nabi SAW wafat, kita tengok bagaimana keteguhan iman Abu Bakar. Orang lain semua tak percaya kata Nabi wafat, tapi dia yakin. Dia bukan kata Nabi ketika pada hari kematian Nabi itu, kewafatan Nabi, bahkan dia dah yakin bahawa Nabi akan wafat apabila turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tak ada siapa boleh lawan iman Abu Bakar. Sampai tahu itulah. Hal tersebut adalah apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya. Semua benda tu Allah yang habaq, Rasul yang habaq. Kita ada kat kita Quran. Hari-hari kita baca Quran, tapi Quran itu kadang-kadang hanya duduk atas pada kerongkong, tak turun ke lubuk hati kita. Sebab itu tidak membina keyakinan. Wajib diterima dan diyakini sepenuhnya. Taslim merupakan ciri sifat kaum beriman yang kerananya mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib.
Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, memberi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran itu hanya boleh bagi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Nah, hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dalam surah Al-Isra Allah kata, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu hanya boleh memberi petunjuk ya bagi orang yang betul. Aqwam, orang yang betul. Orang yang kona aku ni tak boleh. Orang yang rajin bertakwil dia tak boleh. Tak boleh dapat petunjuk daripada Al-Quran. Wa yubashshiral mu'minin. Dan Al-Quran itu boleh mendatangkan kegembiraan kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin bila dia dengar arahan daripada Al-Quran, susah ke, senang ke, dia terima. Bagi dia semuanya gembira. Kenapa? Kalau susah itu di sebalik kesusahan itu ada apa? Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Iaitulah mereka yang beriman kepada yang ghaib. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 3. Perkara ghaib itu tidak dapat diketahui atau dijangkau oleh akal. Tu kata Islam itu bukan agama ideologi, bukan bersumberkan kepada akal. Sebab itulah kita tengok yang di atas tadi dia sebut golongan-golongan yang bersandarkan kepada akal dan pemikiran, mereka ini adalah golongan yang bukan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi itu dialah umat di akhir zaman ni banyak yang dah keliru. Kita tak boleh nak buat apa. Kenapa? Kerana orang kata apa, dia punya arus tu terlalu deras. Kita nak tahan tak boleh. Cumanya kita hanya menyampaikan kepada orang, siapa yang Allah buka kepada dia, dia dapat. Siapa yang Allah tak buka, tak payahlah. Tapi kita kena berusaha. Hal ini sangat berbeza dengan ahli bid'ah. Perkara ghaib itu tidak dapat diketahui atau dijangkau oleh akal. Oleh kerana itu Ahlus Sunnah membatasi, menghakkan diri dalam masalah akidah kepada berita dan wahyu yang hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang ahli sunnah wal jamaah ni, dia hanya terima sesuatu akidah ni, kepercayaan yang bersumberkan kepada wahyu. Maknanya apa dia? Sama ada datang daripada Al-Quran ataupun datang daripada sunnah. Itu saja. Sebab apa? Sebab lain daripada tu tak ada dah. Sebab benda-benda ghaib ini hanya siapa tahu? Allah yang tahu. Jadi sumber ghaibiyah bagi orang mukmin apa dia? Wahyu. Yang wahyu ni yang kita tahu dah dua saja. Apa dia? Al-Quran dan sunnah. Al-wahyu wahyani. Wahyu itu dua, iaitu Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang orientalis ni, orang Yahudi ni dia tahu dah. Orang Islam ni pegangan dia dua, Quran dan sunnah. Maka atas dasar itu mereka telah cari jalan untuk menyesatkan juga orang Islam ni. Maka diedarkanlah, disebarkanlah hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu'. Orang kita ni malah mengaji, malah membaca, malah merojok, malah periksa, pakai terima, pakai telan buta tuli. Macam mananya kita, kalau kita lapak, kita tak kira dah kedai mana yang jual makanan, kita tak periksa lah jemaat. Kan? Ada logo halal ke? Tak ada logo halal ke? Ayam ambil daripada mana ke? Sembelih ke tak dah? Kita tak peduli dah. Pasal apa? Kullululuh. Boleh belakang. Pasal apa? Pasal kita lapak, kita singgah, kita makan dengan anggapan bahawa apa? Tengok kawan yang menega itu
pakai tudung, tengok di kedai tu ada tulis Bismillahirrahmanirrahim, kita pun masuk makan. Dan syarak pun tak suruh lah kita periksa apa tahu mana kan. Teratulah keadaan dia yang menjadikan jadi masalah tu. Jadi masalah. Gitulah. Allahu akbar. Ini akhir zaman kan. Okey, clear? Jadi perkara ghaib ni adalah satu benda yang tak boleh dijangkau dengan akal. Sebab itulah orang-orang ahli sunnah mereka tidak mengambil akidah melainkan daripada wahyu. Kerana akidah itu benar ghaib. Berlainan dia kata. Mana dia? Sangat berbeza. Hal ini sangat berbeza dengan ahli bid'ah dan mutakallimin, ahlul kalam. Mana orang yang menggunakan akal. Mereka memahami masalah yang ghaib itu dengan berbagai dugaan, telahan, pemikiran. Fikir, dugaan juga. Mereka buat dugaan, buat telahan. Teka lah. Kata teka. Tidak mungkin mereka mengetahui masalah-masalah ghaib. Tak boleh tahu. Mereka tidak melapangkan akalnya dengan taslim. Mereka tak boleh terima dengan penyerahan diri kepada pemberitahuan daripada wahyu. Benar ni. Pelik ni. Kan? Pelik. Berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Tak boleh. Adapun orang mukmin dah. Orang mukmin tak. Apabila disebut saja dia kata apa? Sami'na wa ata'na. Payahlah lagu tu. Kan? Datanglah diselitlah dengan takwil, takwil, pentakwilan, pendalihan, berdalih macam ni. Dan tidak pula menyelamatkan akidah mereka dengan ittiba'. Apa maksud ittiba'? Mengikut dengan dalil. Apa maksud ittiba'? Mengikut dengan dalil. Kalau ikut tanpa dalil tu kita panggil apa? Isbir taklid. Macam lembu Arab panggil muqallid tu. Yang dicucuki hidung tu muqallid tu. Heret turut. Dia tak tahu kata tuan dia nak bawa pergi sembelih. Kalau dia tahu kata pergi sembelih, ini aku tahu ni ada dalil ni tempat sembelihan ni. Dia tak pergi lah. Tapi dah dia kena ikut Allah Ta'ala buat dia lagu tu. Takkan kita nak jadi macam lembu juga. Takkan kita nak jadi macam lembu juga kan. Kita tak boleh. Nak ikut mesti kita tahu dalil. Sebab tu Imam Syafi'i sendiri pun dia kata apa? La tuqalliduni. Jangan kamu bertaklid kepada aku. Wala Malik, wala Auza'i, wala Nakhai, walakin khudhu min haitsu ma akhadhu. Tengoklah kita Al-Um. Kan? Kita apa? Jangan kamu ikut buta tuli aku ni. Jangan kamu ikut buta tuli Malik. Jangan kamu ikut buta tuli Auza'i, Nakhai dan juga sebagainya. Tetapi ambillah agama itu daripada mana mereka mengambilnya. Alasan kita apa, Cik Mat? Biasanya orang sebut kata kami ni jahil. Kalau mu jahil mu ngaji lawang oi. Masalah dia mu tak mau ngaji. Kan? Kemudian satu lagi, kan? Selain daripada mereka sendiri tak boleh taslim, tak boleh ittiba', tak boleh serah, tak boleh taat, tak boleh dengar dan taat, tak boleh ikut dengan dalil. Mereka menghalangi kaum muslimin awam berada pada fitrah yang telah Allah fitrahkan kepada mereka pula. Jadi halang pula. Tak boleh ikut dia tu. Jangan. Halang orang pula. Allahu Akbar. Okey, yang kedua ni apa dia Muhammad? Akidah, sifat, ciri akidah
ahli sunnah jamaah yang kedua apa dia? Ada konsep apa dia? Sami'na wa ata'na. Kan? Kita pegang pada tu. Berpegang teguh kepada prinsip berserah. Hak kita asal ada kat hangpa tu. 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 Hak kita asal. Itulah hak yang tulis warna terang tu. Kan? Hak yang start garis tu. Nombor 1 2 3 hak tu lah tu. Faham ni tu. Hak bawah tu syarah dia. Okey. Yang pertama apa dia? Sumber akidah adalah sumber yang benar. Iaitu apa dia? Quran dan sunnah dan juga fahaman salafus salih. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Kita pegang kepada prinsip dia, sami'na wa ata'na. Apa saja yang datang daripada Allah, apa saja yang datang daripada Rasul melalui nas yang sahih, kita tak pertikai lagi. Ini kita panggil apa? Maka kalau begitu prinsip kita, maka kita insya-Allah tergolong dari kalangan apa yang Allah Taala sebut dalam ayat 3 surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Satu. Kemudian datanglah pula peringkat yang kedua, wa yuqimunas salah. Barulah dia boleh sembahyang mudah, hakim. Tidak dia jadi berat. Sebab solat ni memang berat. Innaha lakabiratun illa terlupa alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangat berat. Lakabiratun. Tu di bawah huruf taukid tu. Lakabiratun illa alal khashi'in. Kecuali ke atas orang yang betul-betul faham. Siapa dia? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang yang yakin betul-betul dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Dan dia akan kembali kepada Allah. Dia yakin. Itu orang yang khusyuk. Dia tak ada duk fikir lain lah. Allahu Akbar. Mayang lagi. Tu dia tak fikir. Dia fikir lepas mayang tak lagi. Kan? Nak pergi berseri ke apa kan? Allahu Akbar. Dua dah. Faham ke elok? Sebenarnya bagi hampa ni ulangan lah ni. Kita dah sampai kepada mana dah Pak Haji Zubri? 7 6 dah. Ya, ni ulangan ni. 6 dah. Nak masuk 7. Tu tak tanda 17 bulan 12 hari ni. Siap dengan dalil. Pak Haji Zubri betul tak awak. Yang ketiga, number 3. Sejalan dengan fitrah yang suci dan akal yang sehat. Tengok, akidah ahli sunnah wal jamaah dia sesuai elok dengan fitrah ciptaan manusia. Apa dia? Alastu birabbikum. Ingat tak? Dalam Al-Quran Allah cerita, Allah Ta'ala keluarkan daripada anak Adam ni benih dia kan. Kemudian Allah tanya apa? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Kata mereka, ya, bahkan kami saksi. Kemudian Allah Ta'ala masukkan balik benih itu di dalam sulbi Adam. Maka ia turun sampailah anak Adam yang terakhir. Sehinggalah anak Adam yang terakhir itu dah habis dah. Dia punya benih dia, maka habislah manusia, turunan manusia. Jadi fitrah itu. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah ni memang sesuai dengan naluri, fitrah, tabiat yang Allah Ta'ala jadikan. Allah kata apa? Fitratallah allati fataran nas 'alaiha wala tabdila li khalqillah. Itu adalah fitrah Allah yang Allah Ta'ala ciptakan kamu padanya. Jangan sekali-kali kamu tukar fitrah Allah. Boleh. Kalau kita tukar, maknanya kita telah kufur kepada Allah. Dan juga selari sejalan dengan akal yang sehat. Akal yang tidak sehat saja yang menolak akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak ada pertentangan dengan akal yang sehat. Hal itu kerana akidah ahli sunnah wal jamaah berdiri di atas prinsip ittiba'. Apa makna ittiba'? Ikut
serta dalil. Ikut serta dalil. Kalau ikut tanpa tahu dalil tu panggil apa? Taklid. Taklid. Nah, taklid tu ikut dah lah. Ikut membabi buta. Ikut turut je macam cerita lembu tadi ni. Orang nak hambat pi sembelih pun ikut juga kan. Iqtida ni dah meneladani, berpedoman kepada petunjuk Allah. Petunjuk Allah pada Al-Quran lah. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia cerita akidah Ahlussunnah ni. Pasal apa yang sejalan dengan fitrah, pasal apa akidah Ahlussunnah ni dia sejalan dengan akal yang sihat. Dia kata sebab dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni berprinsip kepada ittiba', ikut dengan dalil. Iqtida' maknanya meneladani dan berpedoman kepada petunjuk Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kita teladani. Sebab tu kalau kita tengok Al-Quran banyak kisah-kisah supaya apa? Diteladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kan? Untuk apa? Tujuan Allah bawa untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan tauladan. Kita ambil pakai kisah Nabi Sulaiman, kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa, kan? Dicerita habis semua. Nabi Musa tolong orang perempuan tu, dua beradik perempuan untuk jamu kambing pun Allah cerita dalam Quran. Tolong orang jamu ayak kambing pun cerita dalam Quran. Bukan benda main-main. Nampak tak? Supaya apa pun diteladani, diambil contoh, dijadikan pedoman. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa dia? Daripada hadis kan? Dan akidah generasi terdahulu salaful ummah. Pasal apa ni yang sebut salaful ummah, salah ni pasal apa? Sebab apa? Sebab depa ni ada apa? Ada cop sirim. Depa ni ada cop sirim. Nabi bagi cop kat apa? Khairan nas qarni. Sebaik-baik manusia zaman aku. Kata Nabi, sebaik-baik manusia zaman aku. Thummal ladzina yalunahum, kemudian lepas pada mereka itu. Thummal ladzina yalunahum, kemudian selepas daripada mereka itu. Itu yang kita panggil zaman apa? Salafus salih. Berapa tahun Muhammad? 300 tahun hijrah. Bila habis 300 tahun hijrah, maka mulalah jadi celaru. Ada orang bagus-bagus, tapi banyak yang berlainan. Timbullah ahlul kalam, falsafah dan sebagainya. Masuklah tadakhul. Pasal apa? Sebab Islam sudah melebar jauh. Bila ramai ni orang kata banyak udang, banyak belacan. Banyak orang macam-macam. Kan? Banyak udang, banyak belacan. Banyak orang macam-macam. Saipun cara Saipun, Muhammad cara Muhammad, Salman cara Salman, Sulaiman cara Sulaiman, kan? Haji Salihin cara Haji Salihin, Ahyan cara Ahyan. Macam-macam pasien, kan? Cuba kita nak tengok macam perangai manusia ni, cuba pergi pekanak tengok. Nah, pergi pekanak. Mari seorang tu dia kata, berapa sekilo? Murah ya bang. Nak pergi 3 kilo RM20 ya. Dia bagi 50. Lepas tu dia kata apa? Keep the change. Dia kata keep the change. Kata bagi simpan ni dah. Lopak kawan tu. Kan? Mari pula. Ya guna. Kan? Sekilo apa nama RM8. Kalau ambil 3 kilo 20. Tuduh. Dah pasien tu. Tuduh dia kata. Kemarin RM5 ya. Awam menega pun macam-macam pasien ke dah. Pergi beli hak kemarin. Ada jenis tu dah. Dia kata pergi beli hak kemarin. Suruh beli hari ni. Nah hak kemarin. Jahanam lah ikan tu RM5 semua lah. Hari ni mana boleh ikan segap. Macam-macam orang kan. Dalam agama ni pun macam-macam juga. Allahu Akbar. Pasal bila dah Islam ini dah tersebar jauh, maka macam-macam lah.
Kan? Ada orang pergi mengaji 3 hari pun balik jadi tok guru dah. Kan? Tak ada apa lagi. Macam-macam. Akidah Ahlussunnah bersumber dari sumber fitrah yang suci dan akal yang sehat serta pedoman yang lurus. Betapa sejuknya sumber rujukan ini. Tu bahasa itu. Dan sedangkan akidah dan keyakinan golongan yang lain itu hanya berupa khayalan dan dugaan-dugaan yang membutakan fitrah dan membengongkan akal belaka. Kita pun jadi penin. Kan? Kadang-kadang kita tengok kita yang selalu merujuk kepada sumber yang sahih ni, kadang-kadang kita pun rasa macam penin. Tengok orang yang pakai ikut membuta tuli. Yang peliknya tu, benda yang akal tak boleh terima pun dia pun boleh terima. Macam mana boleh pi minta, contohnya lah kesesatan kan, macam mana dia boleh pi minta daripada orang yang telah mati. Sedangkan orang mati itu pun mengharapkan kita yang hidup untuk apa? Berdoa untuk dia. Dia pergi duk urut batu nisan. Oh ni terkejut tengok. Dia hias cantik. Kan? Kemudian atas kubur tu, dia buat binaan, dia hias cantik dengan bunga semua. Kemudian siap dengan capal. Dia buat logo capal atas kubur tu. Kata jam. Capal Lion ni jam kata. Tak payah nak buat apa. Dah sebab apa? Sebab akal mereka boleh terima kebodohan apakah ini. Bagi kita lah kan. Okey. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akal tidak boleh menolak. Akal yang sihat lah. Akal yang sihat lah. Dia tak akan menolak. Dia akan terima. Beserta dengan apa? Fitrah yang Allah beri kepada dia. Okey, yang keempat. 3 lah. Yang ketiga apa dia, Muhammad? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni sifat dia boleh diterima oleh akal dan sejalan dengan fitrah kita. Fitrah kita boleh terima. Allah kata, Nabi SAW kata apa? Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap anak-anak itu dilahir atas fitrah. Yang mengubahnya siapa dia? Mak pak dia lah. Kan? Kecuali lah kalau mak pak tu pergi hantar tempat-tempat yang bagus. Kan? Matlamat dia dah. Supaya apa? Anak-anak dia tu berada di atas fitrah. Keempat, mata rantai sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni dia memerlukan sanad yang sahih, yang bersambung. Kita hanya berpegang kepada sumber-sumber yang sahih. Sebab benda yang sahih ni ma ittasala sanaduhu binaqlil adli an dhabitin. Yang dikatakan sahih ni benda yang bersambung sanad dia dengan pengambilan yang tepat. Kita ambil betul, cara pengambilan tu betul. Bukan mari daripada mimpi. Kalau munqati' terputus tak boleh. Kalau kawan ni dia tak mengaji tapi dia kata dia ambil daripada kawan tu, tak boleh terima. Kalau dia kata dia ambil daripada orang yang mengaji daripada kawan tu, tak boleh. Itu cara dia, kaedah dia. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, mata rantai dia tu bersambung, tak putih. Mata rantainya sampai kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya dan para tabi'in serta para imam yang mendapatkan petunjuk. Mesti kita, hatta kita mengaji Quran pun macam tu juga. Mesti kita mengaji daripada orang yang ada sanad dia terus sampai kepada Rasul SAW. Maknanya tak boleh mengaji daripada orang yang tak mengaji. Tak boleh mengaji daripada orang yang tak mengaji. Dia tak mengaji, dia ambil mana? Kan? Ilmu lagu ni.
Yang kata ilmu laduni bukan ilmu laduni, ilmu laguni. Kan? Tidak ada satu prinsip pun dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak mempunyai dasar atau sanad atas qudwah, contoh tauladan dari para sahabat, dari tabi'in dan dari tabi'ut tabi'in serta para imam yang mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat. Akidah Ahlussunnah ni tak ada pun yang menyeleweng daripada rantaian itu. Hal ini sangat berbeza dengan akidah kaum mubtadi'ah, mana orang yang beramal dengan benda-benda bid'ah yang menyalahi kaum salaf di dalam berakidah. Akidah mereka merupakan hal yang baru, mana ciptaan, tak ada pun sebelum ni, yang tidak mempunyai sandaran dari Al-Quran dan As-Sunnah ataupun dari para sahabat Nabi SAW dan tabi'i. Oleh kerana itu mereka berpegang kepada kebid'ahan, sedangkan setiap bid'ah adalah sesat. Kita ambil contoh, tengok apa dia yang duk jadi pujaan lah ni. Dulu mana ada orang duduk pelekat capal letak kepala tu, benda tu ringan lah kita kata, tapi dia satu masa nanti dia akan jadi sembahan. Dia akan jadi sembahan. Bahkan dah ada sekarang ni berkiblatkan kepada capal, diletak di depan ni, di arah kiblat ni. Ada tak? Nak pergi tengok jom. Ada siapa? Besar. Bukan kita kecil-kecil dah. Kecil-kecil sembunyi tengok. Tak, besar. Besar pada Solihin lagi. Besar sungguh. Terpampang di depan tu. Kalau buh kat tepi tu hingga je lah. Kan? Buh kat tepi tu lah. Ni tak, bubuh depan-depan betul. Bubuh atas kepala. Janganlah duk beli. Siapa dia nak beli kepiah kat cucu, janganlah beli kepiah yang ada kasut atas kepala. Sebab kasut orang pakai di mana? Di kaki. Pakai di kaki. Kalau kita ambil kasut Rasulullah tak atas kepala, sungguh tu lain cerita lah. Itu pun satu benda yang pelik dah. Asalnya Rasulullah pun marah. Kasut tak atas kepala. Aduh, ya Allah. Yang Nabi SAW pun nak puja dia apa tak bagi. La tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu memuja aku seperti mana orang-orang Nasrani memuja Isa bin Maryam. Jangan. Dia tak bagi. Allahu Akbar. Berapa? 4. Masa bunyi kan? 4 tu lah. 4 tu pun basak dah tu, berat. Kita ulang. Yang pertama apa dia? Yang dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah ni pada Muhammad, yang pertama sumber dia mesti sahih. Nak sahih tak sahih mestilah bersumberkan kepada apa dia? 3. Apa dia? Quran, sunnah, ijma' para salafus salih. Yang kedua apa dia? Prinsip akidah ahli sunnah apa dia? Sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Kemudian tambah lagi ghufranaka rabbana. Minta ampun ya Allah kalau ada silap salah kan. Dan yang ketiga apa dia? Sejalan dengan fitrah kejadian manusia dan sejajar dengan akal yang sihat, bukan akal yang miring tak. Akal yang sihat. Dan yang keempat, dia punya jalan dia tu, pengambilan itu bersambung sampailah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambil pastikan bahawa benda tu memang sahih bersumberkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan yang tidak putus. Dia tak terhenti di India ke. Macam mana akidah Buddha. Kan? Contohnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membersihkan akidah kita, pegangan kita daripada benda-benda yang boleh
merosakkannya ataupun menyelewengkannya, agar kita berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita tidak melakukan syirik kepada Allah, supaya segala amalan yang kita buat tidak dibatalkan oleh Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah.